Assalamualaikum and hi. Nama saya Rebetun. Saya terapis di AGC. Hari ini saya nak share dengan korang semua tentang toileting. So, kita akan masuk kepada development sequencing. Untuk development sequencing ni, untuk toileting ni, apa yang kita tahu, toileting ni sangat penting untuk kanak-kanak. Kenapa? Sebab kanak-kanak untuk membesarlah, untuk perkembangan kanak-kanak, kanak-kanak mesti tahu macam mana menguruskan diri dengan baik. So salah satu pengurusan diri adalah dengan pergi tandas. Sebab bila kita pergi tandas, kita boleh membersihkan buang air kecil ataupun buang air besar sendiri tanpa pengawasan parents dan tanpa bantuan daripada sesiapa. So, sebagai parents, kita nak buat toileting anak-anak kita. Tapi kita tak tahu apa yang kita perlu ada. Apa pengetahuan yang kita perlu ada before kita buat toileting. Okay, pertama sekali parents, kita kena tahu tentang communication system. Apa yang parents nak cakap dengan anak parents. Apa yang parents nak cakap untuk beritahu yang anak parents. Kalau nak pergi tandas, kena buat ni. Kalau nak pergi tandas, kena cakap toilet. Kalau nak pergi tandas, kena cakap nak pergi tandas. Macam mana kita sebagai parents nak cakap, nak beritahu yang anak kita ada satu word yang spesifik untuk dia pergi ke tandas. So, every time nak pergi tandas, dia akan guna word tu. Okay, itu untuk yang verbal. Untuk kanak-kanak yang non-verbal. Okay, untuk non-verbal, kita ada gesture ataupun PACS. PACS ni gambar lah. So, gambar tandas. So, every time kanak-kanak nak pergi tandas, so kanak-kanak tu just show teacher ataupun show dekat parents dia nak pergi tandas, dia type gambar tu. Okay, untuk budak yang non-verbal, untuk gesture pula, boleh pegang di bahagian kiri dan kanan seluar dia. Gerakkanlah untuk menandakan dia nak pergi toilet. Okey, yang kedua, parents kena tahu apa yang parents perlu expect before, during and after toileting. Apa yang parents perlu tahu? Apa yang akan jadi sepanjang masa toilet training. Yang ketiga, sebagai parents, mampu ke untuk tolong kanak-kanak untuk generalize. Maknanya bukan dekat rumah je dia boleh buat pakai seluar tu. Dekat sekolah dia boleh, dekat luar dia boleh, dekat mall dia boleh. Boleh pakai sendiri, boleh basuh sendiri, boleh lakukan everything tanpa penguasa parents. Okey, untuk kanak-kanak ni selalunya kanak-kanak perempuan bila kita buat toilet training, kanak-kanak perempuan akan lebih mudah untuk dapatlah tentang toilet training ni lebih 2.5 bulan daripada lelaki selalunya. Ini dalam dari segi sains lah, daripada segi resultnya nampak begitulah. Tapi dia depends on budak juga, depends on kanak-kanak tu. Maybe kanak-kanak tu ada masalah dari segi lain, so dia akan mengambil masa sedikit lah. So maybe akan delay sedikit lah, depends on kanak-kanak. Tapi selalu normalnya kanak-kanak umur 4 ke 5 tahun dah boleh independent untuk pergi toilet. Okey, dekat sebelah kanan saya, dekat dalam slide ini belah kanan, kita ada tentang typical developmental sequencing untuk toileting. So ini untuk normal lah, kanak-kanak yang normal. Okey, selalunya kanak-kanak yang normal untuk 1 tahun, dia dah mula rasa tak selesa. Tak selesa bila ada rasa basah ataupun ada something lah dekat dalam dia punya pampers. So kat situ dia akan ada selalulah pergerakan dia punya buang air besar ataupun buang air kecil. Okey, untuk seterusnya, ketika kanak-kanak berumur 1 tahun setengah, okey, kanak-kanak kita boleh buat latihan dengan duduk dekat toilet mangkuk tandas dalam masa kurang daripada 5 minit. Okey, ketika 2 tahun, kanak-kanak ni akan kencing selalu, ataupun buang air kecil selalu. So, kanak-kanak akan mula start untuk show interest, untuk berminat tentang toilet training ni. Dan ketika 2 tahun juga, parents dah mula boleh start untuk buat 2 jam dan ke atas tanpa diapers, free diapers. Dan kanak-kanak boleh flush tandas sendiri selepas membuang air kecil ataupun buang air besar. Okey, ketika berumur 2 tahun setengah, kanak-kanak dah mula dapat pergi tandas sendiri selalunya. Mana most the time ketika pagi, ketika toilet training kita lakukan tu, kanak-kanak tu mampu untuk tak kencing luar daripada tandas lah, ataupun tak membuang air luar daripada tandas. Maknanya dia buang dalam tandas. Tapi ini ketika berumur 32.5 bulan sehingga 35 bulan. Dan jarang ada membuang air besar punya terjadilah di luar tandas.
Okey, dan 2 tahun setengah ni macam-macam berlaku. Termasuk dia dah mula minta someone untuk go to toilet. Dia dah boleh mending, dia dah boleh meminta, requesting daripada parents yang dia nak pergi tandas. Okey, ketika ni adalah berumur 31.9 hingga 34.7 bulan. Tapi masih perlu diingatkan lah, kanak-kanak ni masih perlu diingatkan untuk pergi tandas. Kita tanya, kita sebagai parents kita boleh tanya. So kita tanyalah, nak pergi tandas, anak-anak kita adakah nak pergi tandas, untuk remind dia, takut dia terlupa. So kat sini dia masih belum biasa, tapi dia dah mula start boleh mending, dah boleh meminta untuk pergi tandas. Okey, dan ketika ni juga kanak-kanak dah mula untuk bangun tengah malam lah untuk kencing. So parents kena sedikit sedikit tenaga untuk bangun di tengah malam dan bangunkan anak-anak untuk pergi kencing supaya dia tahu yang dia kena kencing sepanjang hari lah. Maknanya dia kena buang air kecil ataupun air besar tu, tak kira pagi ataupun malam. So mana kalau dia rasa nak terkencing, dia kena pergi bangun dan pergi kencing. So kat sini kita akan termasuk malam lah juga. Dan kat sini anak-anak dah pandai basuh tangan sendiri dan dah pandai basuh lah bahagian private part dia orang. Okey, untuk 3 tahun. Okey, kanak-kanak dah mula pandai untuk pergi tandas sendiri. Tadi meminta tapi parents bantu untuk pergi tandas. Okey, untuk 3 tahun, anak-anak ni dah pandai pergi tandas sendiri. Dia dah pandai minta dan dia dah pandai pergi tandas sendiri. Okey, dia pandai sendiri, pandai duduk. Tapi masih perlu bantuan lah dari segi basuh, dari segi pakai pakaian. Maybe lambat sangat sebab dia masih tak biasa. So parents masih perlu bantuan lah. Anak-anak ni masih perlu bantuan untuk pakai baju dan sebagainya lah. Okey, dan terakhir sekali, umur 4 ke 5 tahun. Kat sini kanak-kanak dah mampu untuk independen lah untuk toileting. Dah pandai pakai sendiri, dah pandai basuh sendiri, dah pandai buka seluar, dah pandai duduk, dah pandai basuh, dah pandai flush dan dah pandai semuanya lah sendiri. Dah mampu untuk buat toileting tanpa pengawasan parents ataupun sesiapa bantuan. Tapi ini untuk kebiasaan budak lah, budak yang normal. Untuk budak yang ada masalah seperti sedikit lambat ke apa ke, kita akan tengok balik lah. So mana ada sedikit delay, tapi ini hanyalah sebagai panduan sahaja. Okey, seterusnya kita akan masuk ke dalam faktor-faktor yang mengganggu independent toileting. So kat depan dekat slide saya ada beberapa faktor yang menyebabkan kanak-kanak akan sedikit delay lah dalam ataupun tidak mampu untuk membuat independent toileting. Kenapa? Okey, sebab ni kerana toilet ni untuk membuat toilet training, untuk melakukan toilet training, untuk kanak-kanak dapat rutin untuk membuat toilet training independently, untuk perform toileting independently tanpa pengawasan parents, tanpa bantuan orang lain, ia adalah sangat susah. Kerana kanak-kanak memerlukan memori yang sangat tinggi, kanak-kanak memerlukan kognitif yang sangat tinggi, kanak-kanak memerlukan diorang punya fine motor dan gross motor diorang dalam keadaan yang bagus untuk melakukan toilet. Because kalau kita nak pergi tandas, kita kena cabut seluar, kita kena cabut kita punya underwear. So benda-benda tu semua rutin tu kita memerlukan kanak-kanak hafal. So kat situ diorang memerlukan memory yang sangat kuat dan diorang memerlukan sensory input awareness, diorang memerlukan sensory awareness, diorang memerlukan body awareness, diorang perlukan kekuatan, diorang kena ada range of motion, diorang kena sebab bila kita nak duduk bila duduk dekat atas toilet seat tu pun kita perlukan stabilkan diri kita. Sebab untuk kanak-kanak yang mempunyai problem, untuk kanak-kanak mempunyai masalah, diorang susah untuk duduk. Duduk pun susah. Dan toilet ni juga perlukan attention sebab ada setengah kadang-kadang dia susah untuk duduk dekat tandas lebih daripada 10 second. Dia kurang 10 second dia boleh, lebih dia terus dah tak nak, dia akan bangun dan sebagainya. So kadang-kadang ini perlu bantuan lah daripada terapis ataupun yang pakar lah untuk membuat consult and mencari method yang sesuai. Tapi jangan risau parents, semua masalah ada jalan penyelesaian. Kita boleh jumpa yang pakar lah untuk minta pandangan. Dan kadang-kadang yang mempunyai masalah akan sedikit delay lah berbanding kanak-kanak yang normal. Tapi insyaAllah semua metod akan berjaya kalau dilakukan dengan rutin, kalau dilakukan dengan baik dan secara efektif lah. Okay, kita akan masuk ke dalam adaptation strategy for improving toileting independence. So yang kadang-kadang parents kat sini untuk adaptation strategy ni kita
kita akan remodel atau kita akan structure balik tentang rutin kanak-kanak ini. So kat sini ada 4. Okey, yang pertama sekali kita akan pergi kepada social environment and temporal context. Okey, untuk kanak-kanak, okey, untuk parents tahulah, ADL task, dalam upaya ADL task, task toileting lah yang paling memerlukan sensitive approach. Sebab untuk mereka tahu bila dia punya bowl dengan dia punya bladder penuh. Okay, dia kena rasa. Tu yang perlukan sensitive approach yang sangat tinggi. Yang memerlukan. Sangat diperlukan dalam aktiviti ini. Okay, untuk social environment and temporary context ni, terapis, family, teacher, nurse and siapa-siapa yang profesional dalam bidang ni, mereka akan restructure balik plan ataupun restructure balik di rutin untuk kanak-kanak ni. So mereka akan pilih the best rutin untuk kanak-kanak ni. Kat mana tempat paling best, bila tempat paling best, apa rutin yang paling terbaik untuk kanak-kanak ni untuk lakukan toileting. So, diorang akan fokus dengan pattern, diorang akan fokus dengan maybe lepas dapat membuang air kecil ataupun besar, diorang dapat melakukan dengan baik, diorang dapat melakukan the program dengan baik, mereka dapat reversal dan sebagainya untuk menggalakkan lagi diorang interest dengan toilet training ni. Okey, untuk kanak-kanak yang mempunyai autism. Okay, untuk kanak-kanak yang mempunyai autism, mereka most of the time lah, mesti ada masalah sedikit lah dengan toileting practice. So, ada seseorang yang bernama Maria yang memperkenalkan support strategi seperti modeling, iaitu buat modelkan depan anak-anak itu. Yang kedua adalah social story. Yang ketiga adalah dia akan buat training individual with autism dengan problem yang selalu dihadapi oleh kanak-kanak tu dengan baiklah, dengan efektif. So kat sini mereka akan menggunakan social context and many visual prompt lah untuk structure balik. So kat sini lah mereka akan guna packs dan sebagainya untuk tunjuk kat kanak-kanak tu how the routine, how the flow, how the social story untuk diorang pergi ke tandas. Okay, yang kedua kita ada physical environment. So physical environment mostly dalam pasal sensory, pasal tempat, pasal kedudukan, pasal places. Okay, so kat physical environment ni, so kat tandas kita ada bermacam-macam ketinggian. Betul tak? Kadang-kadang tandas tu tinggi, toilet bowl tu tinggi, kadang-kadang tempat basuh tangan tu tinggi, kadang tempat lap, tempat sabun, tempat tu tak mesra untuk kanak-kanak. So kat sini untuk physical environment ni, kita akan ubahlah sedikit tempat tu untuk follow dia kanak-kanak punya sensory. Maybe kanak-kanak tu ada masalah hypersensitivity ataupun kanak tu ada masalah dengan air, tak suka air dan sebagainya, tak boleh dengan sabun ataupun diorang ada tactile sensation, tak boleh lap guna tisu, kena lap guna tualai dan sebagainya. Diorang tak boleh ada bau-bau wangi tandas ke, diorang tak boleh ada, dia mengganggu. So benda-benda macam ni lah. So kita akan buang ataupun kita akan tambah lah untuk kena dengan sesuaikan keadaan dengan keadaan budak tu ataupun keadaan kanak-kanak tu. Okay, yang terakhir kita ada toileting adaptation. So kat sini selalunya kita ada assist lah untuk kanak-kanak ni untuk maintain cleanliness after toileting. So secara overallnya untuk toileting adaptations, maybe kita akan combine untuk kanak-kanak ni maybe tak boleh guna tisu kan, tak boleh guna tisu, tak boleh guna tuala untuk wipe kan kalau di luar negara. Tapi kalau Malaysia kita akan menggunakan air lah. So kat sini maybe kanak-kanak tu menggunakan bidet dan toilet, ataupun kanak-kanak tu maybe memerlukan pakaian yang lebih sesuai untuk buat toilet training. So maybe pakaian biasa diorang agak susah, diorang perlu zip, button dan sebagainya. Tapi untuk toilet training diorang akan tukar pakaian yang lebih mudah lah, seperti pakai skirt ataupun pakai diapers ataupun ataupun underwear yang mudah, yang menggunakan velcro, yang menggunakan button yang jenis mudah yang kita just tekan, kita just press and then benda tu static, benda tu sustain kat situ. So untuk toileting ni, so dia akan untuk buat budak lebih easy lah, untuk memudahkan budak untuk membuat toilet training. So kalau budak mudah buat toilet training, budak lebih mudah, lebih cepat tangkap di rutin. So jadi kita akan mudahkan daripada segi diapers, daripada segi
maybe kalau kanak-kanak perempuan kita akan pakai skirt sebab benda yang mudah. Maybe untuk kanak-kanak lelaki kita akan pakai seluar pendek ataupun seluar yang tak perlu button, seluar yang juga guna velcro ataupun sebagainya lah. Bermacam-macam inovasi yang dikeluarkan lah. Okey, untuk kanak-kanak ni. Okey, ada yang tak pakai seluar panjang dan sebagainya lah. Okey, yang untuk terakhir sekali, adaptations for unstable posture. Macam saya cakap tadi, ada kanak-kanak yang susah untuk betulkan posture body diorang. So kat sini kita maybe kanak-kanak tu memerlukan mangkuk tandas yang lebih rendah. Tak boleh guna mangkuk tandas yang tinggi seperti kebiasaan yang dijual di pasar raya. Tak boleh. Dia kena guna mangkuk tandas memang untuk budak kecil, yang memang untuk umur dia. Baru dia boleh duduk betul-betul. Sebab kaki dia kena pijak tanah. So kat situ kita akan tukar lah. Kita akan tukar tandas tu kepada tandas kanak-kanak. Kalau kanak-kanak memerlukan lah untuk dia training, untuk dia grading, untuk dia training dia punya body posture untuk duduk kat tandas. So yang kedua, maybe kanak-kanak ni boleh tukar dia punya, okay, kita kan ada kan jual dekat pasar raya ataupun dekat luar, dekat online shopping, jual tandas punya baby punya tempat duduk seat, baby seat untuk toilet tu, tapi kita boleh letak dekat atas toilet biasa. Sama juga. So kita akan kurangkan saiz tempat duduk tu. Sebab kalau duduk terlalu besar, mereka perlukan tenaga strength yang sangat banyak untuk betulkan posture body diorang. So untuk kanak-kanak ni, maybe diorang perlukan sedikitlah bantuan daripada alat tu untuk mengecilkan lagi ring punya saiz tempat duduk tu supaya diorang boleh duduk sesuai dengan diorang punya saiz. So yang ketiga adalah, okay, maybe kakak ni susah bangun dan duduk. Dia susah bangun dan duduk. So kita akan sediakan apa? Rails. Kita akan sediakan tempat pemegang untuk diorang senang bangun dan senang duduk. So macam-macam inovasi yang dilakukan untuk bantu kanak-kanak ni untuk dia sampai juga mampu buat toileting independence dan mampu perform the routine tanpa penguasaan parents ataupun bantuan sesiapa. So maybe parents boleh try salah satu method untuk maybe anak-anak kita yang memerlukan bantuan. Maybe parents boleh cari yang pakar atau parents boleh melakukanlah salah satu inovasi yang saya cakapkan tadi lah, alternatif lain untuk bantu anak-anak untuk memudahkan. Okay, sampai di sini saja. Okay, mari kita pergi ke slide seterusnya. Itu saja daripada saya, Rabiatul. Terima kasih.